Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Afika binti Fazli, BQ22110017. Pada hari ini saya akan membentangkan poster yang telah saya buat yang bertajuk Tahap Keyakinan Pelajar Muslim UMS terhadap pemakaian logo halal luar negara. Saya akan membentangkan 5 aspek, yaitu berkaitan pengenalan, permasalahan kajian, objektif kajian, sorotan literatur, dan juga metodologi kajian. Baik, yang pertama mengenai industri halal. Industri halal adalah sebuah industri yang sangat penting dalam memenuhi keperluan masyarakat muslim di Malaysia. Baik, seterusnya adalah logo halal. Logo halal adalah simbol yang mana ia memudahkan pengguna untuk mengenal pasti sama ada produk tersebut adalah memenuhi syariat Islam. Maka, pemakaian logo halal semakin berkembang pesat ke luar negara. Logo halal luar negara adalah sesuatu tren global yang mana ianya dapat meningkatkan ekonomi sebuah negara. Hal ini karena terdapat permintaan yang tinggi terhadap produk halal. Halal luar negara ini mampu membantu masyarakat muslim yang tinggal di luar negara untuk membeli produk yang sememangnya sah kehalalannya. Baik, seterusnya berkaitan dengan permasalahan kajian. Saya akan berikan 3 isu berkaitan permasalahan kajian ini. Yang pertama berkaitan dengan pemalsuan logo halal. Yang kedua berkaitan dengan penipuan logo halal. Dan yang ketiga ialah kurangnya pengetahuan berkaitan logo halal. Isu yang pertama adalah pemalsuan logo halal. Dapat diketahui bahwa terdapat segelintir pengusaha yang telah memasukkan logo halal ini untuk menaikkan perniagaannya. Akibat daripada itu, masyarakat muslim tidak yakin atau mempunyai keraguan untuk membeli produk tersebut. Bukan itu sahaja. Akibat sifat tamak seorang pengusaha untuk menaikkan jualannya, dia sanggup untuk berbuat keji, yaitu memasukkan logo halal ini supaya produk yang dijual laku dan dibeli oleh masyarakat. Isu kedua pula berkaitan dengan penipuan logo halal. Terdapat segelintir pengusaha yang mempunyai logo halal pada produk tersebut, tetapi isi kandungannya ataupun bahan yang terkandung dalam produk tersebut berunsurkan haram. Maksudnya dia telah menipu masyarakat. Ini dapat dibuktikan dalam Astro Awani yang menunjukkan bahwa terdapat gula-gula yang berlogo halal tetapi mempunyai gelatin babi. Akibat daripada perbuatan pengusaha tersebut, ia telah menipu masyarakat ramai berkaitan dengan produk tersebut dan ia dapat mengelirukan juga masyarakat mengenai logo halal yang tetapi mempunyai bahan yang haram di dalamnya. Isu yang terakhir ialah kurangnya pengetahuan berkaitan logo halal luar negara. Ini dapat dilihat karena sememangnya ramai masyarakat muslim di luar sana yang tidak mengetahui lebih mendalam berkaitan logo-logo halal luar negara yang telah diiktiraf. Dengan adanya sikap seperti itu, sikap kurang pengetahuan ini, ianya memudahkan kepada golongan atau pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk menipu atau memalsukan logo halal ini. Bagi objektif kajian pula, yang pertama adalah mengenal pasti konsep halal menurut perspektif Islam. Yang kedua adalah mengkaji faktor yang mempengaruhi keyakinan pelajar muslim UMS terhadap pemakaian logo halal luar negara. Dan yang ketiga adalah menganalisis tahap keyakinan pelajar muslim UMS terhadap pemakaian logo halal luar negara. Dalam sorotan literatur pula, saya akan bahagikan kepada 3 bahagian, yaitu bahagian pertama mengenai konsep halal menurut perspektif Islam. Lepas itu, bahagian kedua pula berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat muslim terhadap pemakaian logo halal luar negara. Dan yang ketiga pula berkaitan dengan tahap keyakinan masyarakat muslim terhadap pemakaian logo halal luar negara. Di dalam bagian konsep ini saya akan menerangkan berkaitan konsep halal. Konsep halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan haram adalah segala yang dilarang menurut syariat Islam. Selain itu, perkataan halal atau makanan Islam yang mana menunjukkan bahawa umat Islam dibenarkan untuk makan oleh agamanya. Hal ini kerana agama Islam adalah agama yang menitik beratkan berkaitan dengan makan makanan yang halal lagi yang suci. Oleh itu, secara kesimpulannya, konsep halal ini dapat disimpulkan bahawa Islam adalah agama yang sangat menitik beratkan berkaitan dengan kesucian. Yang kedua berkaitan faktor, saya bagikan kepada 3 subtopik, yaitu faktor agama, faktor pengaruh persekitaran, faktor ketersediaan maklumat dan sumber rujukan. Bagi faktor agama, masyarakat yang memiliki keagamaan yang tinggi secara umumnya mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap logo halal ini. Ini kerana mereka tahu bahwa makan makanan yang halal dan suci itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, dan makan makanan yang haram adalah yang dilarang oleh Allah. Dengan adanya faktor agama ini, ia dapat mempengaruhi masyarakat untuk takut berbuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya bagi faktor pengaruh persekitaran pula, dengan adanya aplikasi MyJakim dan juga Variety Halal ini,
dapat membantu masyarakat untuk mengetahui berkenaan dengan logo halal luar negara ataupun sebagainya. Ia juga dapat membantu masyarakat dari terhindarnya daripada terlibat dalam penipuan ataupun kurangnya pengetahuan. Dengan adanya aplikasi ini juga ia dapat membantu masyarakat dalam mengenali lebih mendalam lagi berkaitan dengan halal. Faktor terakhir pula adalah faktor ketersediaan maklumat dan sumber rujukan. Dengan adanya laman web seperti portal Halal Malaysia ini, ianya mampu meyakinkan masyarakat karena boleh mendapatkan sumber yang betul dan sah dari laman web yang resmi. Sorotan yang terakhir berkaitan dengan tahap keyakinan masyarakat Muslim terhadap pemakaian logo halal luar negara ini. Untuk mendapatkan keyakinan masyarakat bukan hanya pada logo halal saja, tetapi dari segi cara pemprosesannya, dari cara segi pembungkusan, dari isi kandungan bahan-bahan yang digunakan juga turut termasuk dalam dapat meningkatkan keyakinan masyarakat Muslim terhadap produk halal itu. Pengusaha perlu bersikap jujur terhadap pemakaian logo halal dan juga bahan-bahan yang digunakan, cara pemprosesannya. Semua benda itu perlu ada agar masyarakat Muslim yakin terhadap produk makanan itu sememangnya sah kehalalannya. Oke, part yang terakhir mengenai metodologi kajian. Analisis data menggunakan kaedah analisis deskriptif bagi mendapatkan data-data bagi mendapatkan sumber-sumber data-datanya. Saya menggunakan aplikasi SPSS untuk mendapatkan data-data yang lebih terperinci berkaitan dengan kajian saya. Ini bermaksud dari borang soal selidik itu saya pindahkan ke Excel terlebih dahulu. Selepas itu saya membuat data selanjutnya menggunakan aplikasi SPSS. Tambahan pula, saya telah menjalankan kajian rintis terhadap 35 orang karena kajian rintis ini perlu dilakukan sebelum melakukan kajian yang sebenar. Kajian rintis ini adalah kajian awal yang dilakukan sebelum kajian sebenar untuk menguji kaedah, instrumen, ataupun prosedur yang akan digunakan. Ianya bertujuan untuk memastikan kajian utama dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan. Kajian rintis ini juga untuk mengetahui alfa krombak terhadap soalan-soalan yang telah diberikan pengkaji kepada responden. Selain itu juga, kajian rintis ini membantu mengenal pasti sebarang isu atau kekurangan yang mungkin timbul dalam borang soal selidik kita. Kajian rintis ini diuji keboleh kepercayaannya menggunakan alfa krombak. Alfa krombak ini akan menunjukkan tahap keboleh kepercayaan instrumen kajian itu terhadap dalam tahap yang memuaskan. Kesimpulannya di sini, mengapa saya memilih tajuk berkaitan dengan pemakaian logo halal luar negara adalah untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan saya berkaitan dengan logo halal luar negara. Di sini saya lampirkan QR berkaitan dengan borang soal selidik dan juga alfa krombak bagi soalan bahagian B, bahagian C, dan bahagian D. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.